10 basis underrated hebat era rock kapak. Era rock kapak yakni 1984 ke 1992 sememangnya adalah era di mana skill alat muzik merupakan keutamaan penting bagi sesebuah kumpulan muzik rock dan heavy metal. Ia adalah era di mana vokalis berlumba-lumba suara siapa yang paling tinggi dan bertenaga. Basis berlumba-lumba petikkan siapa paling berbunga-bunga. Drama berlumba-lumba pukulan paling padat bervariasi. Manakala bagi gitaris pula, masing-masing berlumba-lumba skill gitar paling kompleks, bergulung-gulung dan menangkap jiwa. Kesemua ahli muzik di zaman itu masing-masing mempamerkan kehebatan masing-masing dan memberikan sepenuhnya. Tak dilupakan susunan muzik yang progresif, rumit dan sukar menjadi matlamat setiap kumpulan untuk diingati sebagai kumpulan yang paling disegani. Namun, di zaman di mana persaingannya amat sengit, banyak kumpulan-kumpulan berbakat dan hebat tidak berapa dikenali atau kata lainnya mungkin tenggelam dari pengetahuan ramai. Atas permintaan dan sokongan dari lu orang semua, kali ini gua akan menyenaraikan pula 10 basis underrated yang dianggap antara basis hebat di zaman kegemilangan rock dahulu. Sila ambil perhatian, ini adalah senarai basis hebat underrated. Dalam erti kata lain, basis dari kumpulan-kumpulan yang kurang diketahui ramai, bukan basis dari kumpulan kategori popular. Eddie CRK boleh dikatakan antara basis dari kumpulan yang agak mempunyai nama di dalam senarai ini, iaitu CRK. Eddie telah memilih bass sebagai alat muzik pilihannya sejak sekolah lagi, di mana kebiasaannya, kebanyakan basis hanya memilih bass sebagai alat muzik kedua mereka sahaja. Namun itu bukanlah halnya bagi Eddie dan pada kebanyakan basis di dalam senarai ini, kerana kecintaan mereka pada nadi irama groovy yang dihasilkan untuk muzik rock menjadikan pendorong mereka memilih bass. Eddie bukan sahaja bermain bass sejak sekolah, tetapi juga telah menganggotai banyak kumpulan rock dan heavy metal sebagai basis sejak sekolah, antaranya kumpulan Maiden Child dan White Steel 2, kesemuanya di era 80-an sebelum beliau menyertai CRK pada berhujung 1989. Dikenali dengan groove-nya, Eddie malah masih bermain bass dengan aktif menyertai banyak kumpulan projek hingga ke hari ini. Muddy Massa dikenali dengan petikan groovy dan funky yang dihasilkannya bersama kumpulan Massa. Muddy antara pengasas kumpulan berasal dari Kuantan Pahang ini sejak tahun 1987 lagi. Teknik funky Muddy membuatkan kumpulan Massa berubah dari sebuah kumpulan yang pada asalnya lebih ke heavy metal menjadi antara kumpulan era rock kapak terawal menghasilkan lagu-lagu funky rock, terutama pada album ketiga yakni terakhir mereka iaitu Massa 3 pada 1992. Muddy seperti dua lagi ahli utama Massa telah meninggal dunia. Al-Fatihah untuk beliau. Bud Scandals. Jika kita menyebut seorang basis yang cukup banyak menyertai kumpulan di zaman rock kapak dahulu, nama yang pertama terpacul tentu sekali lah Bud Scandals. Dari mulanya menarik perhatian ramai sebagai basis lincah kumpulan super berbakat Scandals pada 1986 hingga 1987. Basis kelahiran Kelantan ini kemudiannya menyertai kumpulan Handy Black menggantikan basis asal kumpulan itu sebelum rakaman album pertama mereka Gempak pada tahun 1988 hingga ke album kedua Handy Black berjudul Tangan Hitam pada 1989. Namun kehebatan Bud bukan saja terletak pada kelincahannya di atas pentas semata-mata. Malah petikan bassnya menggunakan teknik fingering yang dipenuhi dengan permainan berbunga-bunga yang menarik juga membuatkan beliau dipanggil juga untuk menyertai kumpulan super band Warnada Records, iaitu Strangers pada 1992, bersama nama-nama besar di dalam industri rock iaitu Nun, Moose dan Black. Selain dari Strangers, Bud juga pada masa sama pernah menyertai kumpulan GET pada tahun 1991. Malah juga turut dipanggil sebagai pemain bass sessionist untuk beberapa album kumpulan yang tidak mempunyai pemain bass. Selepas kejatuhan industri rock, Bud antara pemuzik era rock kapak masih aktif bermain muzik di era 90-an kemudiannya. Dia menyertai kumpulan-kumpulan era 90-an seperti EYE dan beberapa lain lagi. Malah masih aktif bermain bass hingga ke hari ini. One Hati, Angel Hearts. Bass line berbunga-bunga serta groovy yang dapat didengari ketara di dalam mixing album sulung Hati 1990 sering disalah anggap oleh pendengar yang skeptikal. Menyangkakan bass line sebegini hanya mampu dipetik keluar oleh basis-basis sessionis popular zaman itu. Tapi tidak.
Bass di dalam album Hattie sebenarnya dimainkan oleh bassist mereka iaitu Wan sepenuhnya. Malah permainan bass Wan yang berbunga-bunga ini memang identikal dengan pengaruh muziknya yang banyak dipengaruhi oleh muzik glam sleaze rock yang sebenarnya amat mementingkan bassline yang melodik. Jika pendengar masih berasa sangsi, cuba bandingkan bassline Angel Hearts di dalam album Hikayat Rock dan Pancakara di Cakrawala dengan album Hati. Tiada bezanya, cuma suatu hati, sound bass Wan lebih audible dan kedengaran amat jelas. Sebagai seorang bassist legenda, Wan juga masih aktif bermain bass hingga ke hari ini. Nick Hevia merupakan bassist kumpulan Hevia yang mana sebenarnya albumnya merupakan album terbitan syarikat perdagangan getah yang ingin mencuba nasib dalam industri muzik rock. Hevia sendiri merupakan nama saintifik bagi pokok getah, di mana di luar album, kumpulan ini sebenarnya lebih dikenali sebagai Girls Pad dan lebih aktif sebagai kumpulan persembahan kelab malam di seluruh Lembah Kelang. Kehebatan ahli-ahlinya dalam mengendalikan alat muzik mereka membawa lagu-lagu dari berbagai genre amat dikenali di sekitar daerah asal mereka, Selayang. Walaupun album Hevia merupakan album acuan tangkap muat syarikat, namun pemuzik-pemuzik Girls Pad sempat meninggalkan legasi mereka pada sebuah lagu instrumental di dalam album 1991 itu. Malah ahli-ahlinya kebanyakannya masih aktif bermain muzik secara profesional hingga ke hari ini. Dengan Nick sendiri masih aktif membuat persembahan di kelab-kelab terkemuka negara dengan bass fretless dan 5 talinya. Inilah musician yang kerja IB tu. Apai April 1. Jika salah seorang bassist yang sering menjadi sebutan rocker-rockers di komplek wilayah, tetapi kumpulan yang disertainya adalah salah satu kumpulan yang sangat underrated dan tak diketahui ramai peminat rock negara, maka orangnya adalah Apai dari kumpulan April 1. Ya, gua pernah senaraikan drama kumpulan ini sebelum ini, iaitu Cik Den sebagai salah seorang drama hebat underrated era rock kapak. Sekarang gua senaraikan pula bassist mereka iaitu Apai sebagai salah seorang bassist hebat underrated. Ya, April 1 sebenarnya dibarisi oleh ahli-ahli yang boleh dikatakan berbakat. Malah pemain gitarnya juga iaitu Zam yang juga merupakan gitaris kumpulan penyengat, juga merupakan salah seorang gitar hero dengan identiti muziknya tersendiri. Cuma mungkin nasib kurang menyerbahi mereka. Nama April 1 bukan kurang dikenali, tetapi boleh dikatakan tidak dikenali langsung. Dengan album tunggalnya yang muncul pada tahun 1989 menjadi satu-satunya bukti sejarah kewujudan mereka. Shah Urjan, seorang lagi ahli muzik dari Urjan yang masuk di dalam senarai pemuzik hebat underrated. Ya, kumpulan yang memperjuangkan muzik progressive rock dari Kuala Lumpur ini sememangnya dibarisi oleh ahli-ahli yang cukup hebat. Baik dari gitarisnya yang kreatif iaitu Lan Hashim, gitaris serta keyboardisnya Joe yang mampu bermain banyak alat muzik, dramanya Amir yang merupakan drama profesional kegemaran M. Nasir, dan juga vokalisnya Azhar yang mempunyai suara tinggi. Dan Urjan juga ada bassist iaitu Shah yang mempunyai permainan bass yang padat. Dapat kita dengari di dalam lagu-lagu Urjan, di mana Shah tidak membiarkan ruangan kosong langsung di dalam semua lagu-lagu Urjan. Katakan sayang Anda
Setiap bahagian lagu Urgent selain dimasuki fill-in drum, keyboard dan gitar, turut dipenuhi dengan fill-in bass yang groovy dan berbunga-bunga. Malah Shah juga sebagaimana Joe dan Amir merupakan pemuzik kegemaran M. Nasir, di mana M. Nasir banyak menggunakan khidmat ketiga-tiga pemuzik ini untuk backup persembahannya. Berbeza dengan ahli-ahli Urgent lain yang kebanyakannya telah bersara dari muzik, Shah malah masih aktif bermain bass hingga ke hari ini dengan menerima banyak undangan sebagai bassist jemputan kumpulan-kumpulan hari ini. Jazzland Cinema. Jika Iron Maiden diketuai oleh seorang bassist iaitu Steve Harris, maka Cinema juga merupakan sebuah kumpulan yang diketuai oleh seorang bassist. Walaupun peranan bass sering dianggap tidak penting bagi setengah orang, tapi sebenarnya tugas bass menjaga tunjang bunyi sebuah kumpulan melainkan drum tak boleh dinafikan. Maka kumpulan yang diterajui oleh seorang bassist juga tidak mengherankan. Malah dalam filem rock juga kita boleh lihat kumpulan Rimba Bara juga diketuai oleh seorang bassist iaitu Jijo. Keterampilan Jazzland dalam menentukan hala tuju konsep muzik sinema yang lain dari lain juga antara faktor melayakkan beliau masuk dalam kategori 10 bassist hebat underrated era rock kapak, selain dari bass lainnya yang menarik menerusi 2 album kumpulan sinema. Hans Chi Hijrah. Sebuah lagi kumpulan yang mana diketuai oleh seorang bassist adalah kumpulan Hijrah. Hans Chi juga sebenarnya bukanlah seorang pemuzik baru sewaktu beliau mengasaskan kumpulan Hijrah, kerana sebenarnya beliau juga merupakan bassist asal kumpulan Vagrant sebelum kumpulan paling terkenal Sarawak itu muncul dengan album solo mereka pada 1990. Dikatakan Hans Chi juga seorang bassist yang cukup dihormati di Kuching, Sarawak. Malah bass line yang dimainkan beliau di dalam album tunggal kumpulan Hijrah juga harus diberi kepujian kerana mengandungi banyak flicks bass line menarik. Sebagai seorang bassist yang banyak dipengaruhi oleh muzik heavy metal dan melodic rock, Hans Chi banyak mengimplementasikan sound-sound yang groovy dan technical untuk bassnya menerusi album Hijrah. Al-Fatihah untuk Hans Chi. Mi FTG, satu-satunya bassist underground yang dimasukkan di dalam senarai ini. Walaupun lebih dikenali sebagai bassist kumpulan underground thrash metal FTG, peranan dan pentingnya Mi di dalam industri rock negara tidak boleh disangkal. Mungkin umum dah tahu melalui cerita-cerita yang pernah disampaikan ramai rocker-rockers lain, Mi sememangnya seorang bassist yang hebat. Petikannya groovy dan technical. Teknik fingering bassnya walaupun lebih sinonim dengan music thrash yang pantas, amat konsisten dan audible. Malah kehebatan Mi bukan saja pada permainannya semata-mata, kerana Mi juga pernah menjadi mentor pada ramai bassist-bassist era rock kapak dahulu. Bassist-bassist seperti Ajak Melissa, Mario Black Rose, Mantobe Garuda dan ramai lagi, semuanya pernah berguru dengan Mi. Metod dan cara tunjuk ajar Mi diceritakan amat berkesan melahirkan ramai bassist-bassist baru yang hebat-hebat. Mi telah aktif di dalam scene rock dan metal Kuala Lumpur semenjak awal 80-an lagi, terutama bagi scene kompleks wilayah. Malah sebelum pengasasan FTG, Mi pernah menganggotai beberapa kumpulan, dan salah satu kumpulannya juga adalah kumpulan era rock kapak iaitu Wizards, yang sempat muncul dengan sebuah album pada 1988. Mi juga aktif dalam kerja juru audio studio FGM sekitar 1990 ke 1991 dengan terlibat sebagai penerbit album-album syarikat itu seperti Akstara dan Ozone. Maka disebabkan itu, Mi antara bassist yang cukup layak di dalam senarai pertama, bassist hebat underrated era rock kapak. Demikian itu tadi senarai 10 bassist hebat underrated dari era rock kapak. Jika lu suka dengan konten sebegini, jemput tekan like, share dan subscribe ke channel YouTube Daing Hasri. Saluran old school lu orang. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalam.